Uh, Coach, nak tanya satu boleh? Ya, sila. Macam yang coach ajar dalam webinar, kena buat kena tanda pada MA berlawanan kan? Okey, saya nak tanya coach, dari segi praktikal yang sampai sekarang coach masih buat macam tu ke? Ataupun coach sekarang ni coach tengok je coach dah tahu trend pergi mana? Maksudnya ialah masa buat basic mapping tu kan maksudnya? Ya, basic mapping tu kita tanda pada entry zone kan. Pada setiap time frame daripada monthly tu. Saya sebenarnya apa yang saya buat kan, apa yang saya buat sebenarnya, saya memang totally macam ikut apa yang saya share tu lah kan. Maksudnya apa yang saya tunjukkan kepada you, itulah praktikal saya. Dan setiap kali saya trading, ini macam dia punya asas asas kepada asas lah untuk analisa. Asas kepada asas analisa ialah iaitu memahami dari segi khususnya kan, mesti analisa daripada time frame besar ke time frame kecil kepada time frame besar. Itu asas dia. Ni asas kepada asas. Tapi apa nak analisa tu terpulang mungkin dari segi teknik ataupun cara bacaan yang berlainan. Jadi maksudnya lah kita kena tengok daripada besar kepada kecil kepada besar. Itu asas analisa. Itu asasnya. Jadi ada yang saya nampak lah, bukan tahun ni lah, macam beberapa tahun dulu ataupun saya mula menonjolkan diri lah, terutama dalam 4 tahun lepas tu dalam YouTube dan sebagainya. So ada yang memberi pandangan lah, dia kata tak betul coach kan, kau tengok daripada time frame besar ke time frame kecil. Kita sebenarnya time frame kecil kena tengok time frame besar, sebab time frame kecil kita trading dan time frame kecil mempengaruhi time frame besar. Saya sebab dia nampak pembentukan pada H1 ada reversal, H4 reversal, so dia reversekan semua. Dan dia membayangkan macam kapal nak pusing kan dalam lautan yang besar, kapal besar nak pusing, so dia bayangkan dia nak berpusing. So dia pakai konsep tu lah. Lepas tu ada juga yang menerangkan saya, dia macam ombak kecil yang membentuk ombak besar, dia kata. Jadi ada beberapa orang, dan saya percaya orang yang tanya tu lah dia berpengalaman lah, ataupun orang yang menerangkan pada usaha ada pengalaman lah. Jadi masa tu dia saya pula berpendapat sebaliknya kan, sebab saya pernah test two ways tau. Maknanya daripada besar ke kecil, kecil ke besar. Dan saya berpendapat dua-dua tu mempengaruhi. Tapi di antara dua tu kan, saya punya konsep ialah, saya punya mantra ataupun saya punya jampi saya, maksudnya lah kita pegang pada benda tu, belief kita, iaitu kita kena always respect bigger time frame. Kan saya selalu tekankan daripada dulu, always respect bigger time frame. Masa saya kenalkan diri dulu pun 4-5 tahun lepas, banyak juga so-called master lah, dia cakap bodoh Jero ni kan, tunggu weekly trading, berjanggut dah, mampus saya nak cari entry kan. Tapi sekarang ni saya tengok semua orang pun dah tengok time frame besar. Dan saya dapat benda tu sebenarnya ialah daripada mentor saya juga sebenarnya kan, Syam lah nama dia khususnya. Jadi dia ni, masa saya belajar dengan dia tu 12 tahun lepas tu, dia ni dah 25 tahun dalam forex trading dan juga commodity index semua macam-macam, sebab dia start kat US kan, dia student US sebenarnya. Jadi dia belajar kat sana dan dia ada akses kepada jalur lebar. Malaysia tak ada lagi masa tu kan. Jadi bila benda tu kita nampak sebenarnya, bila you tanya saya adakah analisa saya gunakan ataupun saya tak guna, memang itu adalah benda yang wajib saya buat sebenarnya. Jadi ada benda-benda tu kita macam kena ada satu parameters yang kita kata aku buat benda ni kan, dia akan beri gambaran lebih penuh pada aku kan. Jadi you kena ada, dia panggil framing kan. Framing ni konsep dia lah, macam mana you nak create ataupun fokus kepada apa yang you buat macam ni nak create ataupun fokus apa dia. Sebagai contoh macam ni, kalau kita perhatikan kan dalam bentuk pagi contoh kan. Jadi kalau kita perasan dari segi, pernah tak macam kita ada bad dreams kan, lepas tu kita bangun kita rasa serabut dan kemungkinan besar hari tu pun serabut kan. Pernah tak kan? Cuba tanya diri sendiri. Lepas tu pernah tak kita macam feel good, feel great kan, kita was dreaming pasal macam benda-benda yang kita nak kan, was dream pasal benda-benda kita nak, tapi pada sama juga kita bangun dan kita rasa happy dan hari tu good day. Jadi saya ingat juga Nabi kata lah, kalau kau bangun dengan senyum, kau akan berakhir dengan senyuman lah kan. Saya ingat ada Nabi cerita macam tu, Ustaz cerita lah, Nabi pernah kata macam tu. Jadi saya pun macam berpendapat sebenarnya konsep setkan minda ni untuk jaga minda ni, untuk mendapatkan keputusan ataupun hasil adalah sangat penting. Saya faham kat situ kan.
Jadi bila saya lanjutkan pembelajaran saya pula dengan Mak Saleh, dengan juga yoga, macam-macam lah kan sebagainya, saya dapati iaitu framing ni sangat penting kan. Ni saya cut short story, framing sangat penting. So masuk framing tu ialah kita kena setkan minda kita fokus. Contohnya paling simple masa saya tengah karut dulu. So masa tengah karut tu maksudnya lah saya trading kejap profit, kejap loss, karut dah kan. Jadi kata mentor saya lah, dia kata kau ni kena ambil semayang dulu kan. Jero, kau kena ambil semayang dulu kan. Dia tak panggil saya Jero, dia panggil saya Biz. So Biz, kau kena ambil semayang dulu, ambil wuduk. Saya kata apalah orang tua ni kan. Nak trip pun suruh ambil wuduk, menipu Allah. Saya rasa macam tu lah, masa tu budak-budak kan, baru 20 lebih. So jadi saya pun saya tak faham masa tu kan, tapi bila dah masa berlalu, dah makan tahun 5, 6, 7 tahun dan sekarang ni saya dah 12 tahun. Saya dapati betul apa dia cakap. Iaitu dalam sebelum kita buat tu, kita kena ada satu macam framing tau. Kalau saya ambil wuduk, sebenarnya saya tukar dengan keadaan tenang. Sebab tu kalau kita tak solat, elok kita solat dulu sebelum trading kan. Ataupun kita ada kerja nak buat, kita kena settlekan kerja tu buat trading. Sebab rupanya kita kena framing. So, as simple as soalan yang macam Syukri tanya, adakah buat tak benda tu? Memang kena buat sebab dia akan framing minda kita, dia akan create kita punya conscious dan push kepada kita punya subconscious. Dan lama-lama kita akan create, dia panggil unconscious mind. Kan? Jadi, obviously dia akan create mastery lah, lama-lama mastery. Jadi pada saya, kalau you tanya secara cepat, secara tepatnya saya jawab pada you, iaitu saya still buat benda itu sebenarnya. Saya still buat sampai sekarang dan saya selalu tengok. Contohnya saya tengok, saya akan check. Kan saya ada 2-3 SOP berlainan lah. Tapi itu adalah SOP yang pada saya ialah wajib yang saya buat lah sebenarnya. Jadi itu yang saya boleh katakan. Jadi jangan malas sebenarnya. Sebab orang malas ni tak pernah lagi saya nampak malas dan berjaya lah kan. Ada orang menggunakan konsep ialah, oh aku nak buat kerja sikit, aku income banyak. Saya tanya you satu hal lah kan. You tunjukkan saya satu orang macam tu. Yang malas tapi dapat income banyak. Bagi saya seorang. Kan you tengok artis kan, bekerja macam mana. You tengok atlet bekerja macam mana. You tengok menteri bekerja macam mana. You tengok orang berjaya bekerja macam mana. Kan? Teknik orang malas, kita buat kerja sikit, income banyak. Saya rasa dia dah capai tahap tu selepas 9-10 tahun susah. Dan dia dah ada sistem. Dan untuk bina sistem tu dia, dan dia nak monitor sistem tu pun memang ambil satu masa. Jadi jawapan saya ialah, analisa sangat penting. Mesti ada framing, you tahu apa you buat dan jangan cepat pergi kepada arah aku terus nak trade. Sebab dulu masalah saya lah, buka je laptop, buka je handphone. Kan masa zaman saya tak ada handphone lagi, kena pakai laptop kan. Buka je laptop, mesti je nak trade. Bila dah trade dah float, baru nak tengok mana pergi. Kalau dah profit tak apa. Jadi saya malas sebenarnya. Even dulu saya ingat lagi, saya adalah scalper. Saya start dengan scalping 3 tahun. Siang malam scalping, tak tahu raya mana, tak tahu semayang mana. So 3 tahun yang pertama, saya start dengan scalper. Saya make a lot of money, saya juga lost a lot of money kan. Both ways. Tapi at the end of the day tak dapat lah sebab benang banyak, kalah pun banyak kan. Tak adalah hasil bertahun-tahun. Jadi saya heran kenapa time saya buat make money, saya betul make money dan saya heran kenapa at the end of the day lepas saya 2-3 hari kan, saya jadi lost teruk kan. Jadi saya tanya sama mentor, saya tanya, apa yang berlaku ni Syam? Kan mentor saya panggil Syam ni walaupun dia obviously dia lagi tua 10-15 tahun daripada saya lah. Okay. Jadi dia cakap, sebab you tak tengok time frame besar. Dia cakap, time frame besar apa dia cakap? Tengoklah daily ke weekly. Saya kata, mampus, kita nak trading nak duit sekarang, bukan tengok weekly. Jadi saya sebenarnya start dengan orang yang sangat malas untuk semak time frame besar. Sumpah sangat malas. Tapi kemalasan tu bawa saya kepada tak berkembang lah. Maknanya ialah kejap duit ke tak ada duit. Jadi saya kan, kenapa? Selalu saya boleh terbang, saya kan. Rupanya time frame besar ambil alih. Saya tak faham sebenarnya benda tu. Dia kata time frame besar ambil alih. Saya kata, oh macam tu ke? Lepas tu, saya pun start buat lah. Walaupun sebenarnya, saya punya mentor, Syam cakap, dia kata, cuba you tengok sebenarnya, cuba you klik. Dia suruh saya klik tepi dia. So klik. Cuba klik advantage. Lama ke cepat? Cepat je tak sampai 0.01 saat. Tak tukar kan. Jadi it's not, tak susah pun sebenarnya. Jadi mungkin saya jawab ni panjang lebar. Tapi saya nak highlight ke you ialah, orang berjaya dia tak malas. Dia mesti buat semua benda tu, SOP dia. Apakah kerangka-kerangka dia. Dan key kepada kejayaan ialah detail. You kena jadi detail. Aku buat ni. Sebab you tak detail, you takkan boleh ada result yang memerangsangkan. Itu komen saya. Aslan kata LTT dan HTT, dua-dua kita boleh trade, lower trade. Betul-betul boleh trade. Betul-betul setuju. Okay, Syukri? Boleh? Okey, boleh coach. Ada lagi boleh tanya coach? Sila terus. Tak ada orang tanya, you tanya je lah. Ni coach, sebab saya masa permulaan saya guna handphone lah. Guna MetaTrader di handphone. Jadi bila belajar teknik coach ni, saya dapati kalau guna handphone ni kita nak update
tu agak susah lah. Jadi saya nak tanya coach sekarang ada guna handphone ke untuk MetaTrader? Saya kebanyakan saya trading memang handphone sebenarnya. Oh. Saya buat apa tu you nampak saya guna PC adalah sebab saya mengajar secara live. Saya adalah pengguna handphone trader yang tegar sebenarnya. Cuma mungkin saya rasalah kenapa saya jadi macam tu sebab saya dah faham gila dengan pergerakan dia. Bukan faham pergerakan market, pergerakan indikator ataupun pergerakan CS tu sendiri. Sebab dulu saya memang, dia senang cerita macam ni, kalau you awal, saya suggest you ada monitor besar supaya you nampak. Tapi saya tak perlukan guna monitor sebenarnya. Saya tak perlu dan saya tak perlu pakai benda tu. Tapi kalau ada monitor lagi baguslah, ada PC lagi baguslah. Cuma saya sendirilah, kalau you tanya macam Buyon cakap dia 60% guna handphone. Kan saya rasa saya trading 90% handphone kot. Kan? 10% tu sebab saya buat live mengajar, itu je sebab dia. Tapi dari segi pengalaman saya, memang beza handphone dengan PC, memang beza ataupun laptop beza. Sebab skrin dia besar, dia lain. Macam contoh dulu masa saya belajar, dan juga saya macam ada perkembangan lah pasal monitor saya besar lah satu saya. Jadi saya boleh nampak pergerakan-pergerakan yang saya tak nampak dalam handphone. Kecil tapi besar makna dia. Contohnya Stosh Macam Stosh, macam siapa yang belajar Stosh gila dengan saya, dia ada level 2, level 3 tau. Macam you sekarang dia expose level 1. Macam level 2 dia lah, dia ada Stosh getar, dia panggil Stosh getar. So Stosh getar tu you tak boleh tengok dalam handphone tau. Sebab you tak pernah nampak benda tu wujud. Sebenarnya Stosh ni sebelum dia naik, dia bergetar, dia macam ekor snake, dia macam kita dah tahu hint dia sebelum dia bergerak. Kita dah tahu ini dia akan pergi. Tu contoh level 2. Jadi kalau saya guna handphone, benda tu berlaku tapi mungkin kecil, kita terlepas pandang. Dia berlaku je dua-dua. Jadi pada saya lah, mungkin you kena macam start guna handphone dan juga you start guna PC ataupun monitor besar, bergantung atas apa yang you rasa paling workable pada you. Sebab setiap orang ni tak sama. Saya tak sama, you tak sama. Saya guna handphone okey. Ada orang tak suka handphone terus, dia mesti ada apa tu laptop. Ada orang kata terlalu besar, aku tak tahu mana satu nak tengok kan, aku nak tengok ni. Ada orang dia kena 4-5 monitor. Kan? Saya tak perlu sampai macam tu. Saya rasa untuk pertunjukan boleh. Kan pertunjukan tu maksudnya lah, aku trader banyak monitor. Mungkin boleh. Kalau macam tu lah. Pada saya tak perlukan macam tu. Saya. Kan pada orang mungkin perlu. Ataupun mungkin saya terlalu bias cara saya, mungkin saya patut juga ada monitor lah. Jadi maksud saya lah, monitor banyak maksud saya lah, senang cerita macam ni. Cari benda, contoh you test guna handphone, you guna MetaTrader dengan laptop ataupun PC ataupun guna banyak monitor, bergantung pada you, bergantung bajet dan apa you nak buat. Asalkan dia datangkan profit. Jadi kunci dia sebenarnya profit. Dia bukan pasal you mesti guna apa tu PC kan. You mesti guna laptop. Macam Tio dalam grup kan. Tio seorang yang suka skrin yang kalau boleh sebesar mungkin. Kan? Daripada dulu kan. Macam saya tak perlu. Sebesar mungkin saya. Kan? Jadi setiap orang ni unik, berbeza. Jadi tugas kita sebenarnya ialah bukan kita cuba meniru master ataupun meniru Sifu atau meniru coach ataupun meniru seseorang yang dah berjaya 100%. Kita ambil langkah dia ambil, tetapi sama juga kita kena sesuaikan dengan diri kita, apa yang workable pada kita. Sebab dia, kunci dia sebenarnya dia panggil ingredient, ramuan. So ramuan ni setiap orang tak sama sebenarnya, dia unik. Kan? Jadi you kena cari unik tu dalam diri you. You untuk peringkat awal you follow master, you follow Sifu, follow coach. Betul. Tapi satu sudut you kena sendiri test, mana yang workable pada you. Setiap orang ni dia ada kekuatan tau. Setiap orang juga ada kelemahan. Dan jangan ingat kelemahan tu ialah you punya kelemahan. Sebab kelemahan mungkin kekuatan pada you. Kan? Jadi pada saya lah, you kena create ingredient sendiri, you kena ada ramuan sendiri, you kena test. Jadi kunci dia lah test. Sekali lagi saya cakap, tak boleh malas lah. Kan tak boleh berlali ikut, tak boleh. You kena test. Okay, benda ni workable, pada workable. Tapi gunakan filosofi ataupun gunakan rangka ataupun mantra yang diberikan. Sebab filosofi, rangka, mantra ni, dia boleh guna untuk semua ingredient. Kan? Tapi ingredient dalam tu, campuran tu kita sendiri kena buat. Okay? Jadi tak ada masalah. Macam Buyong kata, dia kata kat rumah dia guna PC atau laptop. Tak ada masalah. Saya, kalau ikut saya, mata saya lagi senang tengok PC, saya lah. Tapi saya malas. Pasal PC apa saya kena pergi stesen. Saya lah. Saya suka kat handphone guna-guna saya. Kan? Tapi saya dah boleh agak kan. Tapi cuma handphone ni masalah dia, kalau dia tak cukup besar you tak nampak. Jadi you kena tilt kepada apa tu, landscape mode kan. Landscape jadi you boleh nampak BB. Pada saya BB penting kan. Jadi saya tengok BB. Pada saya kat situ lah. Tapi kalau saya trading, saya memang guna handphone je sebenarnya. Alright?